berkenaan dengan kisah seorang Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran. Kerana kita meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalamullah al-mu'jiz yang bersifat mu'jizat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah atas peluang dan kesempatan yang dikurniakan Allah. Pada pagi yang mulia ini, kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah untuk menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini saya berhasrat dan bercadang untuk nak berkongsi dengan para hadirin sekalian berkenaan dengan kisah seorang Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran. Kerana kita meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalamullah al-mu'jiz yang bersifat mu'jizat. Lalu bila kita sebut mu'jizat Al-Quran, ia merupakan yang disebut oleh para ulama al-khalidah wal-baqiyah ila yaumil qiyamah. Keunikan mukjizat Al-Quran ini, kata para ulama, berbanding dengan mukjizat rasul-rasul yang lain, iaitulah mukjizat Al-Quran dia berkekalan. Semenjak ia diturunkan di zaman Nabi SAW sehinggalah hari kiamat. Dan bila kita sebut tentang mukjizat Al-Quran, maka ia datang daripada pelbagai sudut. Sebab itu tuan-tuan mungkin biasa dengar istilah-istilah mukjizat Al-Quran. Ada yang dibahaskan dari sudut al-i'jaz al-lughawi. Kan mukjizat dari sudut bahasa. Ada yang dibahaskan dari sudut al-i'jaz al-ilmi, iaitu dari sudut kita kata sains dan teknologi. Ada yang dibahaskan dari sudut al-i'jaz at-tarikhi, mukjizat dari sudut sejarah.
Ada yang dibahaskan dari sudut al-i'jaz at-tashri'i, pensyariatan. Dan banyak lagi tuan-tuan perbahasan berkenaan dengan mukjizat. Lalu pada pagi ini kita nak ambil satu sudut mukjizat Al-Quran yang disebut oleh para ulama al-i'jaz al-imba'i, iaitu mukjizat penceritaan, pengkisahan. Sebab itu dalam Quran apabila kita baca, maka tuan-tuan kita akan jumpa banyak kisah yang terkandung dalam Al-Quran. Boleh kita bahagikan kepada dua kisah yang besar. Yang pertama, kisah orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita akan jumpa banyak kisah orang yang beriman. Pertama, kisah Sul Anbiya, kisah para nabi. Contoh tadi kita solat subuh, kita dengar kisah Maryam, kita dengar kisah Nabi Allah Zakaria. Ini sebagai contoh bagaimana kisah dalam Al-Quran. Khususnya yang pertama, kisah para nabi. Yang kedua, termasuk kisah orang yang beriman, iaitu kisah orang-orang yang soleh. Mereka bukan nabi, tetapi mereka orang yang beriman. Contoh, kita baca surah Al-Kahfi. Kan setiap Jumaat kita baca surah Al-Kahfi, maka kita akan jumpa kisah Ashabul Kahfi. Kita jumpa kisah Zulkarnain. Jadi ini merupakan kisah orang-orang yang soleh. Dan di sana tuan-tuan juga ada kisah orang-orang yang tidak beriman. Khususnya yang disebut oleh para ulama, iaitu kisah Al-Umam As-Sabiqah. Kisah umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh, kan, umat Nabi Lut, dan umat Nabi-Nabi yang lain yang mereka ni kufur kepada Allah. Lalu para hadirin sekalian, pagi ni kita nak ambil sedikit masa untuk kita nak ambil pengajaran dan iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Para hadirin sekalian, sebagai muqaddimah, bila kita sebut Nabi Ibrahim, sesungguhnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita agar kita dapat mengambil contoh tauladan daripada Nabi Ibrahim. Sebagaimana kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Mumtahanah. Balik nanti tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Mumtahanah, juzuk yang ke-28 pada ayat yang ke-4. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanas lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Nabi Ibrahim itu sesungguhnya ada uswatun hasanah. Ada contoh ikutan yang perlu kita ambil. Sebagaimana tuan-tuan kita biasa baca surah Al-Ahzab, di mana Allah mengingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik yang perlu kita ikut. Jadi ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, sebagai permulaan, tuan-tuan kita rujuk pada muka surat pertama. Cuma saya nak minta maaf banyak-banyak pada semua sebab buku ni tulisan dia agak kecil sedikit. Kan mungkin tuan-tuan pun tak berapa nak nampak. Kan kalau tak berapa nak nampak, nasihat saya buat nampak je lah. Kan kalau tak nampak tak boleh nak tolong dah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai permulaan, apabila kita menyebut tentang Nabi Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang begitu tinggi, istimewa di sisi Allah. Pertama, Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan sekalian, hanya 2 orang Rasul sahaja yang mendapat gelaran Khalilullah. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Nabi Ibrahim. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita betapa tinggi dan istimewanya kedudukan Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim mendapat gelaran Abul Anbiya, iaitu bapa bagi sekalian para nabi. Tuan-tuan, bila kita sebut Abul Anbiya, kita terjemah bahasa Melayu, bapa bagi sekalian para nabi. Apakah semua nabi-nabi itu anak Nabi Ibrahim? Pasti kita akan tertanya-tanya, apakah Nabi Adam pun anak Nabi Ibrahim? Lalu pastilah kita berkata, kan, confirm lah tak? Jadi apa sebenarnya maksud Abul Anbiya, bapa bagi sekalian nabi? Pertama tuan-tuan, bila kita sebut perkataan abun, memang kita terjemahkan bapa ataupun ayah. Tetapi secara hakikatnya, perkataan abun tidak semestinya membawa makna ayah kandung. Sebab itu di sana tuan-tuan akan jumpa perkataan abun maknanya atuk. Perkataan abun maknanya pak saudara dan yang ke atas. Jadi sebab itu perkataan abun tidak semestinya membawa makna ayah. Yang confirm membawa makna ayah kandung iaitu perkataan walid. Perkataan walid memang makna ayah kandung. Jadi sebab itu maksud Abul Anbiya bukanlah bermakna semua nabi-nabi yang ada ni anak kandung Nabi Ibrahim. Kalau macam tu ramai sungguh anak Nabi Ibrahim. Sedangkan kita biasa dengar anak Nabi Ibrahim ni 2 orang. Melalui jalur Sarah Nabi Ismail. Melalui jalur Hajar Nabi Ismail, Sarah Nabi Ishaq. Jadi 2 orang. Lalu para hadirin sekalian, yang diberikan gelaran Abul Anbiya kerana daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim itulah lahirnya nabi-nabi yang begitu ramai. Sebab itu tuan-tuan baca sejarah Nabi Ismail terus kepada Nabi SAW dan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Itu secara ringkas tuan-tuan sekalian, kita sebut beberapa gelaran yang sangat istimewa yang ada pada Nabi Ibrahim AS. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kita pergi muka surat 2. Pada muka surat 2 ni tuan-tuan sekalian, kita kongsikan beberapa pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, kita nak tahu kehebatan, keistimewaan, kedudukan seseorang itu, tengok kepada bagaimana banyaknya pujian yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Tidak kurang daripada 10 pujian Allah yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran, apa yang ada pada Nabi Ibrahim, iaitu yang kita sebut Al-Awsaf At-Tayyibah, sifat-sifat yang terpuji. Pagi ni tuan-tuan sekalian, kita nak kongsi satu sahaja. Kalau nak kongsi semua, tuan-tuan masa tak sempat. Jadi tuan-tuan muka surat 2, tuan-tuan tengok pada nombor 1. Surah Hud ayat 75. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim halimun awwahum munib. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin sekalian, ayat ini mengandungi 3 pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Yang pertama, Allah menyebut Nabi Ibrahim seorang yang ada sifat halim.
Halim biasa kita terjemah sopan santun ataupun lemah lembut. Jadi tuan-tuan, apa maksud halim pada diri Nabi Ibrahim? Kata para ulama tafsir, ia bukan semata-mata bersopan santun, lemah lembut dalam ucapan. Tetapi para ulama menyatakan bahawa sifat halim yang ada pada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ibrahim seorang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tonton kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, antara episod yang kita akan jumpa iaitu Nabi Ibrahim dibakar kaumnya. Dan bila kita sebut tonton Nabi Ibrahim dibakar, pertama tuan-tuan, kita jangan bayang bakaran itu seumpama nyalaan api, kita pergi camping, kan pasang kemah, nak malam nak tidur, kita pun nyalakan unggun api besar tu ya. Tetapi tuan-tuan, nyalaan api untuk membakar Nabi Ibrahim disebut oleh para ulama itulah nyalaan api yang paling besar dinyalakan. Sehingga tuan-tuan, dalam kitab tafsir Ibn Kathir menyatakan bahawa ada seorang wanita yang sakit. Dia berkata, kalau tidak kerana sakit aku, pasti aku nak bawa juga kayu api, nak membakar Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim membawa seruan tauhid. Jadi tuan-tuan sekalian, nyalaan api yang sangat tinggi, besar dinyalakan. Dan ikut hukum akal, kalau dicampakkan pasti hangus terbakar. Jadi walaupun macam-macam bentuk keburukan, pengkhianatan dilakukan kepada Nabi Ibrahim, tuan-tuan, sekalipun tidak Nabi Ibrahim mengangkat tangan berdoa untuk dihancurkan, dibinasakan kaum. Sebaliknya, Nabi Ibrahim terus menerus berdakwah kepada kaumnya. Ini sifat halim yang ada pada Nabi Ibrahim. Yang kedua tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menyebut Awwah. Awwah kita biasa terjemah penghibur ataupun orang yang suka mengadu, yang suka merayu, merintih kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sifat Allah sangat-sangat dituntut bagi kita sebagai hamba Allah. Ingat tuan-tuan, apa jua masalah yang berlaku, jangan kita lupa untuk mengadu kepada Allah. Kadang-kadang masyarakat kita zaman sekarang, masalah yang berlaku semua mengadu kat Facebook, kan mengadu kat TikTok, mengadu kat media sosial. Tuan-tuan, tidaklah salah secara total. Tetapi jangan kita lupa untuk kita mengadu kepada Allah. Sedangkan tuan-tuan sekalian, Allah senantiasa membuka tawaran peluang untuk kita nak mengadu kepada Allah setiap hari. Dia tak ada istilah tuan-tuan cuti umum, minta maaf tutup dulu hari ni, tak. Melainkan Nabi sebut tuan-tuan, khususnya pada setiap malam. Setiap malam tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, Allah turun ke bumi untuk mencari siapakah di kalangan hamba-hamba Allah. Yang pertama Nabi sebut, Allah membuka tawaran, siapakah di kalangan hamba Allah yang bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Yang kedua, siapakah di kalangan hamba Allah yang nak meminta kepada Allah, Allah kurniakan, Allah beri permintaannya. Dan yang ketiga, siapakah di kalangan hamba Allah yang minta ampun kepada Allah, Allah berikan keampunan. Yang ni tuan-tuan sekalian, Nabi sebut setiap malam. Bukan sahaja malam Jumaat, bukan malam-malam di bulan Ramadan, bukan sekadar malam raya, tetapi kulli, setiap malam.
Sebab itu bagi kita sebagai hamba Allah, ingat tuan-tuan sekalian, semakin kerap lazimi kita minta, mengadu, merayu kepada Allah, semakin Allah kasih dan sayang kepada kita. Dan yang ketiga secara ringkas, sifat yang disebut oleh Allah iaitu munib. Seorang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sekalian contoh pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Bakinya lagi tuan-tuan, nanti boleh baca di rumah insya-Allah. Seterusnya kita pindah kepada muka surat 3. Di mana muka surat 3 kita kongsikan doa-doa Nabi Ibrahim. Para hadirin sekalian, bagi kita sebagai hamba Allah, kita sedar bahawa kita dituntut, disarankan untuk banyakkan berdoa. Doa sendiri merupakan ibadah. Dan bila kita sebut doa, pastilah doa yang terbaik, iaitulah doa daripada Al-Quran. Dan dalam Al-Quran, kita akan jumpa banyak doa-doa yang boleh kita amalkan. Termasuk di sana doa-doa para Nabi. Daripada Nabi Adam AS sampailah baginda Nabi SAW, banyak doa-doa Nabi yang kita boleh amalkan. Termasuk doa Nabi Ibrahim. Lalu para hadirin sekalian, pada muka surat 3, ini merupakan sebahagian doa Nabi Ibrahim. Kerana dalam Al-Quran kita akan jumpa lagi banyak doa-doa Nabi Ibrahim. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan ada bawa pen ataupun pensil, tuan-tuan boleh tulis. Balik nanti rujuk muka surat 260. Muka surat 260 surah Ibrahim. Dalam muka surat itu tuan-tuan sekalian, Allah menghimpunkan doa-doa Nabi Ibrahim. Tidak kurang, lebih kurang dalam 6 ataupun 7 doa Nabi Ibrahim pada muka surat 260 surah Ibrahim. Dan pagi ini tuan-tuan sekalian, kita nak kongsi salah satu doa dalam muka surat 260, iaitu pada muka surat 3 ini merujuk kepada nombor 3. Nombor 3 surah Ibrahim ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Jadi tuan-tuan sekalian, doa ni saya pasti tuan-tuan dah hafal dan biasa dengar dah. Cuma saya nak tarik perhatian kita pada pagi ni, apabila kita baca doa ni dan dengar doa ni, ada dua perkara yang kita nak ambil ibrah, pengajaran. Yang pertama tuan-tuan sekalian, doa ni kita minta pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba yang mendirikan solat. Pertama tuan-tuan, tentang mendirikan solat. Bila kita sebut mendirikan solat, dia bukan semata-mata melaksanakan solat. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita semata-mata asal solat. Solat macam mana keadaannya, bila solat kita tak ambil perhatian, janji solat, jangan. Sebab itu kata para ulama, bila disebut muqimas salat, mendirikan solat, sekurang-kurangnya ada dua perkara yang kita kena ambil perhatian. Yang pertama berkenaan dengan waktu-waktu solat. Tuan-tuan, kita solat kena ikut waktunya. Dia bukan ikut waktu kita.
Rasa nak sembahyang awal, sembahyang awal. Rasa nak sembahyang lewat, sembahyang lewat. Sebab solat ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam jam-jam dinding solat, biasanya ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebut, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi solat itu ada waktu. Ni kadang-kadang tuan-tuan ada kawan-kawan kita, dia dah set dalam minda dia dah. Sembahyang subuh 6 suku. Subuh 5.30 pun 6 suku. Subuh 5.45 pun 6 suku. Subuh pukul 6 pun 6 suku. Yang hairan bin ajaib, subuh 6.30 pun 6 suku juga. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh ikut waktu kita. Kerana waktu solat itu dia berubah-ubah. Sebab itu para hadirin sekalian, pertama yang kita nak beri perhatian iaitu waktu solat. Maka usahakanlah, pastikan kita solat pada awal waktu, satu. Yang kedua, kata para ulama, bila kita sebut muqimas solat, mendirikan solat, yang perlu kita berikan perhatian berkenaan dengan sifat solat. Macam mana kita solat daripada takbiratul ihram sampailah kita beri salam. Sebab tuan-tuan, kita tak boleh ikut suka kita nak sembahyang macam mana. Dia ada tuan-tuan perkara-perkara, peraturan-peraturan yang kita kena ikut. Saya nak ringkaskan tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang kita nak bersebut tentang solat. Cuma pada pagi yang mulia ini, saya nak ingatkan kepada kita semua. Apabila kita mendirikan solat, di sana ada beberapa amaran. Ada beberapa amaran daripada Rasulullah agar kita solat tidak menyerupai keadaan binatang. Bila kita solat, tuan-tuan sekalian, Nabi pesan kepada kita jangan menyerupai keadaan binatang-binatang. Sekurang-kurangnya tuan-tuan pada 3 keadaan. Yang pertama, Nabi sebut apabila kita solat, jangan menyerupai keadaan burung yang mematuk makanan. Ini yang pertama yang Nabi pesan kepada kita bila kita solat. Jangan keadaan itu menyerupai burung yang mematuk makanan. Apa maksud burung mematuk makanan? Iaitu solat yang tidak ada tumakninah. Kita semayang dalam keadaan yang begitu cepat. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau makmum tak biasa imam. Okay. Lama tuan-tuan ceramah Fitri. Para hadirin sekalian, kita sebut tadi tentang solat jangan terlalu pantas. Kan kita sebut tadi, biasanya bila mari bulan Ramadan akan ada video viral. Solat tarawih 23 rakaat 7 minit. Kita pun garu kepala tuan-tuan, macam mana 23 rakaat 7 minit. Jadi maknanya tuan-tuan, jangan kita solat terlalu laju sehingga tidak ada tumakninah. Satu. Yang kedua, Nabi pesan apabila kita solat, jangan menyerupai keadaan anjing yang kemalasan. Ni Nabi pesan kepada kita, bila kita solat, jangan menyerupai keadaan anjing yang kemalasan. Macam mana keadaan anjing yang kemalasan? Iaitu waktu kita sujud. Tuan-tuan, kita sujud, kita belajar ada 7 anggota. Kan dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 ibu jari kiri kanan. 7. Tiba-tiba tuan-tuan ada hamba Allah solat, tengok-tengok sujud dia 9 anggota. Kan 9 anggota. Maka mari mana tambah 2 ni? Iaitu pada siku. Sebab itu bila kita sujud, kan tapak tangan, siku kita kena angkat. Jangan kita turun sekali. Itu tuan-tuan seumpama anjing yang kemalasan. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, apabila kita solat, jangan kita mengangkat kepala mendahului imam. Iaitu pada keadaan rukuk naik ke i'tidal, sujud nak bangkit.
Kerana kata Nabi SAW, dibimbangi wajahmu bertukar menjadi himar, keldai. Jadi ini contoh tuan-tuan sekalian, bila kita solat, kita kena jaga. Macam tadi Nabi sebut, tuan-tuan jangan kita angkat kepala. Ni solat berjamaah. Sebab itu kita sebagai makmum, kita kena perhatikan sungguh-sungguh. Jangan mendahului imam. Ni kadang-kadang imam daripada sujud nak bangkit qiyam tu, baru angkat kepala, makmum dah qiyam dah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebagai makmum, bila kita nak bergerak rukun ke rukun, maka kita kena pastikan dengar dulu imam sebut Allahu Akbar. Bila sebut bar, baru kita bergerak. Kerana kadang-kadang tuan-tuan, imam dia sebut dulu baru bergerak. Kadang-kadang dia bergerak dulu baru sebut. Jadi nak langkah selamat, kita dengar imam sebut bar, baru kita bergerak. Jadi itu tuan-tuan sekalian, bagaimana maksud muqimas salat. Benar-benar mendirikan salat. Dan dalam ayat doa ini tuan-tuan sekalian perhatikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa min dzurriyyati, dan juga zuriat keturunanku. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan setakat kita sahaja nak mendirikan solat, bahkan tuan-tuan kita juga kena pastikan zuriat keturunan kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita juga mereka cakna benar-benar jaga solat. Kadang-kadang tuan-tuan kita tertanya-tanya, kenapa kita nak pastikan anak-anak kita mendirikan solat? Antaranya tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang kita maklumi bersama, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Bila matinya anak Adam, akan terputuslah segala amalan melainkan 3. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Jadi macam mana kita nak meninggal nanti dan meninggalkan anak-anak yang soleh? Dan pastinya di antara ciri anak yang soleh, iaitulah mereka yang menjaga solatnya. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah pesan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anak kamu, ahli keluarga kamu untuk mendirikan solat dan bersabarlah ke atasnya. Jadi tuan-tuan, ini antara doa yang boleh kita amalkan dan kita memahami tuntutan di sebalik doa tersebut. Sidang jemaah sekalian, apabila kita menyebut tentang kisah Nabi Ibrahim, kita maklum banyak episod yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Pagi ni tuan-tuan, kita nak kongsi secara ringkas salah satu episod kisah Nabi Ibrahim. Maka jom sama-sama kita rujuk pada muka surat 5. Muka surat 5 iaitu kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran, antara surah yang Allah ceritakan kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya, sebagaimana yang termaktub dalam muka surat ini, iaitu pada surah Maryam, ayat 41 hingga ayat 45. Jadi masa kita tak banyak, tuan-tuan, kita terus pergi kepada pengajaran. Nanti tuan-tuan boleh baca ayat ni, tuan-tuan boleh baca terjemahan. Maka kita nak kongsi pada pagi ini, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah dialog Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Yang pertama tuan-tuan, daripada ayat-ayat di atas ni, pertama ia nak menunjukkan betapa tingginya, betapa hebatnya akhlak Nabi Ibrahim sebagai seorang anak apabila berbicara dengan ayahnya.
Apa dalilnya? Tuan-tuan tengok ayat di atas, ada 4 kali Allah menyebut perkataan ya abati. Perkataan ya abati kita terjemahkan wahai ayah kesayanganku. Dia tak sama tuan-tuan dengan panggilan ya abi. Kan abi kita biasa dengar, anak panggil ayah abi, ayahku. Tapi perkataan abati maknanya ayah kesayanganku. Sebab apa kita sebut tingginya akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, walaupun Nabi Ibrahim berbicara dengan ayahnya, di mana ayahnya tidak beriman. Bukan setakat tidak beriman, salah seorang daripada pengukir batu berhala. Bahkan seorang yang menyekat dakwah Nabi Ibrahim. Dan kita perhatikan jaganya Nabi Ibrahim adab dan akhlak ketika mana berbicara dengan ayahnya, tetap memanggil ayahnya dengan panggilan yang mesra. Ya abati, wahai ayah kesayanganku. Dan inilah panggilan yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Contoh, tuan-tuan cuba tengok sekejap muka surat sebelah, muka surat 6. Kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya, Nabi Ismail. Kisah ni tuan-tuan biasa dengar waktu Aidil Adha, Hari Raya Korban. Cuba tuan-tuan tengok ayat Safat, ayat 102. Tengok pada baris yang kedua. Allah berfirman, Qala ya abatif'al. Ya abati. Ini panggilan Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Kata para ulama, seorang anak memanggil ayahnya, di mana ayahnya seorang rasul, dengan panggilan abati, itu selayaknya. Sebagaimana juga tuan-tuan nanti balik boleh tengok surah Yusuf. Tuan-tuan tengok surah Yusuf. Awal surah Yusuf cerita bagaimana Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya Nabi Yakub tentang mimpi. Maka Nabi Yusuf memanggil ayahnya ya abati. Jadi tuan-tuan, ini nak menunjukkan betapa tingginya adab dan akhlak. Nabi Ibrahim seorang anak tetap memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati. Pengajaran yang kedua para hadirin sekalian, iaitu bagaimana tingginya adab dan akhlak Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Sama sekali Nabi Ibrahim tidak mencaci, memaki, menghina Tuhan sembahan ayahnya. Sebaliknya Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk berfikir, untuk menggunakan akal apa yang ayahnya sembah. Contoh, tuan-tuan tengok ayat 42. Allah berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kesayanganku, mengapa ayah menyembah Tuhan yang tidak mampu mendengar, yang tidak mampu melihat dan tidak mampu membantu ayah sedikit pun?" Jadi Nabi Ibrahim tidak menghina, tetapi mengajak ayahnya untuk berfikir. Dan yang ketiga para hadirin sekalian, Nabi Ibrahim tidak menghukum ayahnya. Sebaliknya Nabi Ibrahim menyampaikan nazira, iaitu ancaman. Walaupun ayahnya mensyirikkan Allah, kan, menyembah berhala dan sebagainya, tetap Nabi Ibrahim tidak menghukum ayahnya sebagai ahli neraka. Sebaliknya Nabi Ibrahim memberikan amaran. Sebagaimana tuan-tuan lihat ayat di bawah sekali itu, ayat 45, Allah berfirman, "Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman." Wahai ayah kesayanganku, aku takut, aku bimbang kamu akan diazab oleh Allah yang Maha Pemurah. Jadi tuan-tuan, ini antara 3 pengajaran
yang boleh kita ambil daripada kisah dialog Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya. Dan pastinya tuan-tuan banyak lagi kisah-kisah yang boleh kita ambil pengajaran di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim. Sebagai pengajaran dan kesimpulan umum, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat akhir, muka surat 12. Kita nak ambil satu saja, iaitu merujuk kepada nombor 3. Surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika mana Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, beberapa ujian. Perhatikan perkataan fa'atammahun. Maka Allah menegaskan Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Jadi tuan-tuan sekalian, ini suatu contoh yang kita kena ikut bagaimana kehebatan, kewibawaan, ketekunan, kegigihan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan segala perintah dengan sempurna. Maka kita sebagai hamba Allah, kita sedar kita ni hamba, maka kita kena melaksanakan perintah Allah dan berusahalah melaksanakannya dengan sempurna. Khususnya tentang solat yang kita sebut tadi. Kita bukan setakat janji solat, tetapi kita nak buat solat itu sebagaimana yang ditunjukkan, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu setakat itu untuk sedikit perkongsian ringkas berkenaan dengan pengajaran ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, kebaikan daripada perkongsian ringkas ini dalam usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akhir, tuan-tuan sekalian, ada sedikit pengumuman dan makluman untuk perhatian semua. Tuan-tuan merujuk kepada page belakang sekali. Ada tawaran yang kita nak kongsikan. Saya sebagai mudir Maktafi Asy-Syabab Matas di Gua Cempedak, Kedah, Darul Aman. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kami di sana telah selesai pembangunan fasa yang pertama. Jadi sekarang ni kita nak fokus untuk pembangunan fasa yang kedua, yang kosnya tuan-tuan hampir mencecah 5.2 juta. Jadi kita nak buka peluang kepada para hadirin untuk sebarang bentuk sumbangan, sama ada dalam bentuk infak, wakaf, zakat dan sebagainya. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan boleh dibuat secara tunai. Kita ada sediakan tabung di belakang tu, ataupun secara online. Tuan-tuan boleh tengok akaun yang tertera. Dan di tabung tu juga kita ada sediakan kalender 2023 yang disertai dengan takwim solat sekali. Kalender ni kita tak jual, kita beri percuma kepada para jemaah. Jadi tuan-tuan boleh ambil mana yang sempat lah. Kalau tak cukup, boleh cuma jauh sikit nak ambil kat luar. Jadi tuan-tuan sekalian, kalender tu tuan-tuan boleh ambil lah. Ambil kalau ada lebih, boleh ambil lebih, boleh bagi kat jiran-jiran. Dan insya-Allah. Dan yang terakhir, tuan-tuan nanti sebelum balik dijemput untuk cuba produk yang kita bawa, tuan-tuan, produk aroma terapi. Yang ni kita buat beli sambil menderma. Kalau tuan-tuan lenguh-lenguh ataupun tuan-tuan mengantuk waktu kuliah, memang sangat baik. Tuan-tuan spray kat tapak tangan, selawat 3 kali, tuan-tuan sapu sikit, ambil aroma dan insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan di sebelah nanti. Ada anak-anak saya tunggu di sana. Kalau tuan-tuan tak bawa cash pun tak apa, tuan-tuan ambil, boleh transfer dalam akaun insya-Allah. Jadi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan, dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dan buku ni pun tuan-tuan kita beri percuma, tuan-tuan bacalah, mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.